أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, pada setiap Selasa minggu keempat, untuk kita sama-sama ulang kaji pelajaran ataupun pengajian yang wajib kita pelajari sebagai mukallaf, yakni ilmu fardu ain, yang mana pada ketiga-tiga ilmu yang terdapat di dalam kerangka ilmu fardu ain ini, yakni tauhid, fiqh dan juga tasawuf, maka kita membahaskan ilmu tauhid, akidah, yang mana sekarang ini kita dalam perihal al-ilahiyat, yakni tentang ketuhanan, yakni sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20, masuk kepada sifat baqa. Bagi ibu-ibu yang ada kitab, bagi kitab besar ni muka surat 8 ya. Kitab kecil muka surat 10-11. Boleh? 8. Jumpa Seperti mana yang telah kita sebutkan dalam kuliah yang lepas-lepas ya, bahawasanya ya apabila kita melihat tentang ataupun kita mempelajari tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, maknanya hakikat kepada segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin kita ketahui. Cuma 20 sifat yang wajib ini kita sebagai mukallaf kita kena kenal, dan ia merangkumi kepada semua daripada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Secara keseluruhan ataupun secara ijmal ya, cara kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Satu secara ijmal, secara keseluruhan, secara ringkas, iaitu kita meyakini bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kamalat, yakni kesempurnaan, dan mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan naqais, iaitu kekurangan. Itu secara umum dia. Namun secara khusus ni yang kita belajar, yang dinamakan secara tafsil. Apa makna tafsil? Terperinci ataupun satu persatu, detail lah. Dengan kita mempelajari
Bukan saja mempelajari, meyakini, yakni percaya 100% bahawa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah taala, dan mustahil atasnya Allah taala bersifat dengan lawan bagi sifat wajib tersebut. Dan kita tahu satu persatu dalil akli dan dalil nakli daripada tiap-tiap sifat tersebut. Ni tujuan kita belajar, dan kita dah dapat kitab kita ni dia dah masukkan satu persatu, dia dah masukkan satu persatu dalil nakli dia apa, dalil akli dia apa. Tu. Baik, kata pengarang, qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumi fi dharini amin. Huraian sifat baqa. Sifat wajib yang ketiga bagi Allah ialah baqa. Bila disebut wajib, sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu dengan erti kata akal, dia termasuk di dalam kategori hukum akal. Ulama membahaskan kepada kita hukum ini terbahagi kepada 3. Telah kita beritahu dalam kuliah-kuliah yang lepas. Hukum yang dinamakan hukum akal, kemudian hukum syarak, dan kemudiannya hukum adat. Apabila disebut wajib ataupun sifat wajib bagi Allah dan juga Rasul, makna wajib pada akal. Apa makna wajib pada akal? Akal kita tidak boleh menerima, ataupun akal kita yang sihat lagi waras tidak boleh menerima akan ketiadaannya. Ketiadaan apa? Contoh, orang yang tak mengaku ataupun orang tak percaya kepada Allah, dia kata Tuhan tak wujud. Tak wujudnya Tuhan itu tak boleh akal kita terima. Sebab apa? Kita sendiri menjadi saksi. Hinggakan kata-kata orang bijak pandai, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sebab apa? Kerana penciptaan kita ni tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Diri kita, bahkan alam semesta ini tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Justru pasti Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, kerana dalil dari sudut akal telah pun jauh ataupun luas terbentang di hadapan mata kita, tak boleh kita sangkal lagi. Kemudian dalam kuliah yang lepas kita dah belajar Allah Ta'ala itu sifatnya tiada permulaan bagi kewujudannya. Kerana di sinilah disebutkan dalil akal yang telah kita pelajari. Kerana sekiranya ada mula pada kewujudannya, pasti ada yang memulakan. Bila ada yang memulakan, ada pula yang memulakan. Dia akan jadi satu ibarat kitaran ataupun pusingan ataupun bulatan yang disebut dalam bahasa ad-daur, berpusing-pusing. Dia tidak ada kesudahan. Justru pastilah Tuhan itu kewujudannya tiada permulaan. Di situ. Sebab tu Allah adalah yang wujud yang hakiki. Makna bahasa Melayu kita nak faham, adanya Allah dengan sebenar-benar ada, sebenar-benar wujud. Kerana tiada mula bagi kewujudannya, bahkan tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Baik. Jadi kita tengok sifat wajib yang ketiga bagi Allah, catatan dia iaitu wajib pada akal. Ialah baqa, ertinya kekal. Jadi wajib bagi kita setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal. Kita wajib percaya. Bila sebut kita wajib percaya, wajib di sini pada syarak. Maknanya kita tidak dapat tidak, mesti percaya. Tak boleh walaupun 1% tidak meyakini akan Allah itu tidak kekal. Mustahil. Jadi bila sebut kita wajib percaya, catatan dia wajib pada syarak dan percaya, yakni yakin 100%. Dan kita sebagai mukallaf wajib mengetahui serta beriktikad. Jadi bila sebut kita wajib percaya tu, maknanya apa dia? Catatan dia juga wajib mengetahui dan beriktikad. Apa makna beriktikad? Berpegangan di dalam hati.
Sebab orang yang munafik wa iyazubillah, dalam hati dia tidak percaya kepada Allah. Tak percaya kepada Allah tu dengan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila sebut kita wajib percaya, wajib pada syarak. Nombor 1, 100% percaya. Yang kedua, mengetahui dan juga beriktikad bagi mukallaf. Itu nombor 3. Ada Baik, belum masuk lagi kan? Kak Su memang masuk sini kan? Bakal betul? Baik. Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat baqa. Yakni kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu kekal selama-lamanya dengan tiada kesudahan. Tiada pengakhiran. Ya. Jadi sifat itu, ya. Sebab tu para ulama menyebutkan kewujudan Allah Ta'ala itu adalah yang kekal selama-lamanya. Jadi bila disebut kekal selama-lamanya dengan tiada kesudahan, maknanya catatan apa? Tidak diakhiri dengan kematian atau kebinasaan. Itu dobit di situ boleh catat. Kita wajib percaya, 100% percaya. Wajib pada syarak. Apa dia tadi catatan yang lain? Iaitu mengetahui dan beriktikad tu bahawa Allah Ta'ala kekal selama-lamanya dengan tiada kesudahan. Maknanya apa? Tidak diakhiri dengan kematian atau kebinasaan. Itu catatan dobit ya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian bila disebut Allah Ta'ala itu kekal, boleh buat catatan, kekal itu ada 2. Ya. Pembahagian kekal itu ada 2 jenis. Iaitu yang pertama, kekal ataupun baqa yang hakiki. Nombor 2, kekal yang aradi. Tu. Kalau kita ingat pengajian yang lepas, kita dah sebut tentang wujud yang hakiki, wujud yang majazi, wujud yang aradi. Wujud yang hakiki maknanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud dengan tiada permulaan, dengan tiada pengakhiran. Apa ertinya? Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kidam dan baqa. Dan wujud yang hakiki itu hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Ingat, kalau kita ingat kuliah yang lepas, wujud yang majazi, yakni wujud yang bukan hak sebenar, yang mana kewujudan dia ada mula bagi kewujudan dan ada pengakhiran bagi kewujudan. Dalam erti kata lain, tidaklah ia bersifat kidam dan tidaklah ia bersifat dengan baqa. Untuk siapakah ini kewujudan? Kewujudan makhluk secara umumnya. Manakala wujud yang aradi, tadi wujud yang majazi, wujud yang aradi, iaitu wujud yang ada permulaan bagi kewujudannya namun tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Dalam erti kata lain, dia kekal. Hak ni yang kita nak faham ni nanti. Hak kait dengan dulu, kita masuk di sini. Nanti bila kita dah pergi ke belakang, ada perlu kita ke belakang balik, patah balik untuk kita mengingatkan balik, nanti kita akan gitu, kita back and forth macam tu. Baik, dalam kuliah dulu kita dah sebut wujud yang aradi, iaitu ada mula bagi kewujudan namun tiada pengakhiran, yakni 10 perkara yang Allah kekalkan. Siapa ingat? 10 perkara. Bismillah. Tak apa, belik-belik tak apa. Belik-belik bagus, belik-belik. Makna adalah catatan ke apa? Daripada tak ada apa langsung. Bismillah. Ya. Macam tak ada. Ya, confirm. Tak ada kan? 10 perkara. Dia pakak-pakak ni, mana boleh tak ada. Pasal bila saya dah sebut tu mesti ada. Tu 10 perkara yang Allah kekalkan. Nombor 1, syurga.
neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, ruh, jasad para nabi rasul, jasad para syuhada dan tulang ajbuz zanab. Betul tak? Masya-Allah. Confirm ah. Cari pun tak ada kan? Ustaz ingatkan kepala ikut. Ya. Kita tak ada lagi. Ya. Pasti ya. Ya, pasti. Baik. Tak sokong. Tak songong jumpa. So cikgu pun tak tulis. Tak datang ni pakai dia. Kalau saya datang tak tahu. Boleh cek record daripada Arifin. Tak apa, tulis tulis. Oh, boleh. Kita boleh buka balik Ustaz punya kuliah minggu depan. Tak maksud saya tulislah, kalau tak tu tulis sekarang. Gitu. Kan kata bulan depan kan kata tak ada pula. Saya tak ada. Tanya dia pada Ustaz. Makna 10 perkara yang Allah kekal. Sebabnya patut kita dah bahas pada bab wujud itu. Dalam bab wujud yang aradi ada perbahasannya 10 perkara yang Allah kekalkan. Yang ni yang pertama syurga. Nombor 2 neraka. Nombor 3 arash. Nombor 4 kursi. Kursi ada arash, kursi. Nombor 5 lauh mahfuz. Nombor 6 qalam, yang ni pena yang menulis takdir semua. Nombor 7 ruh. Nombor 8 jasad para nabi rasul. Nombor 9 jasad para syuhada. Nombor 10 tulang ajbuz zanab. Tulang ajbuz zanab ni satu tulang yang berada di tulang tongking, ataupun dalam bahasa sains ni koksik tu tulang yang di bawah. Di dalam tu ada yes, sulbi, tongking, koksik bahasa biologi dia. Cervix, thorax, lumbar, sacrum, toksik pula koksik. Ajbuz zanab. Dia tulang itu bukan tulang tongking tu, di dalam tu ada satu tulang kecil yang lembut yang sekecil biji sawi yang berada di tulang punggung manusia, yang itulah yang tidak akan hancur. Dia ibarat blueprint lah. Nanti bila tiupan sangkakala yang kedua, apabila hujan yang Allah turunkan yang dinamakan hujan hayat yang akan membasahi bumi selama 40 hari, airnya akan memenuhi bumi, dikatakan pekat umpama air mani disebutkan dalam kitab-kitab, yang akan mana bila dia resap, jadi tulang ajbuz zanab tu akan transform balik menjadi kita, seumpama kita masa hidup dahulu. Semua dibangkitkan usia 33 tahun. Baik. Hak tu je yang kekal. Maksud kekal tu dikekalkan oleh Allah. Sebab tu kita sebut tadi, kekal ni ada dua, kekal yang hakiki, kekal yang aradi. Kekal yang hakiki itu adalah untuk Allah Ta'ala semata-mata. Dalam erti kata yang lain, kekal yang hakiki itu dianya, yakni Allah, tiada permulaan bagi kewujudan dan tiada kebinasaan atau pengakhiran bagi kewujudan. Sebab tu dinamakan kekal yang sebenar-benar kekal dalam bahasa Melayu lah. Ataupun kalau disebut dalam bahasa Arab tu, dia baqa yang hakiki, sebenar-benar kekal. Hanya untuk Allah. Yang untuk makhluk tu 10 perkara yang Allah kekalkan. Berapa? Bulan depan panjang umur jangan kata tak ada. Ni. Jadi syurga, neraka, arash, kursi, luh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi rasul, jasad para syuhada dan tulang ajbuz zanab. Ya saya. Apa dia yang mana? Qalam ni pena yang menulis yang Allah Ta'ala. Sebab dia ada dua pendapat ulama. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta
Jumhur mengatakan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu lagi riwayat pena, kalam yang menulis takdir. Allah Taala perintah tulis segala-galanya. Jadi itulah yang dinamakan pena, bahasa Melayu kita lah, kalam yang Allah Taala cipta, yang tulis segala takdir semua, qada qadar semua sampai akhir lah. Kalam yang mana Allah cipta. Kita nak bayang macam mana, banyak macam pen, wallahu alam, tapi yang menulis segalanya. Jadi kita beriman kepadanya, ya, adanya kalam yang Allah cipta, yang menulis segala-galanya. Gitu. Baik. Jadi apabila kita masuk kepada bab ni, ya, yang pertama tadi kita sebut, ya, daripada sifat baqa ini, sifat yang wajib pada akal, yang kemudian kita secara syaratnya wajib percaya. Jadi Allah sifat baqa ni, makna kata senantiasa ada dan sesekali tidak didatangi dengan kebinasaan, dan menafikan kesudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bagi orang yang belajar sifat 20 ni, pada wujud kidam baqa saja sudah kuat dah. Contoh kita ambil satu contoh, ya. Orang yang tidak percaya kepada Allah ataupun tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, apabila dia belajar ilmu tauhid ini, ilmu sifat 20 ni, awal-awal lagi telah pun ditanam keyakinan, kepercayaan Allah tu wujud. Kerana kita telah pun bahas pada kuliah yang lepas, kenapa wujud yang diletak nombor 1. Hakikat kepada semua sifat Allah Ta'ala yang 20 yang wajib kita pelajari, yang iman ini, sebenarnya dia tak ada nombor 1, 2, 3 pada hakikatnya. Sebab apa? Sebab semua sifat yang kesempurnaan, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah sedia ada pada zat Allah. Sedia ada pada zat Allah. Mana sedia ada, there's no beginning. Tidak ada beginning. So there's number 1, number 2, number 3. Tak ada hakikatnya. Cuma kan kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, kenapa ulama susun 1, 2, 3? Kerana 2 perkara, iaitu tertibu zikri dan tertibu ta'akuli. Tertib yang secara mudah kita nak sebut, kerana tak mungkin kita nak sebut kesemua sifat 20 dengan sekali sebutan. Betul tak? Wujud kita tak boleh. Kena buat satu-satu. Yang kedua, untuk mudah kita faham, ingat. Yang kedua, tertibut ta'akuli, yang munasabah, yang logik ikut akal kita. Sebab apa? Kita tengok. Yang pertama disusun wujud, kerana tak mungkin kita bicara semua sifat-sifat yang wajib yang lain pada Allah Ta'ala, melainkan kita sebutkan wujud terlebih dahulu. Kerana itu penting. Kerana wujud ini adalah asasul ilahiyat, asas kepada ketuhanan. Tak mungkin kita nak bicara hak-hak lain, melainkan kita bicara wujud terlebih dahulu. Sebab tu bagi orang yang percaya ataupun mengaji sifat 20 ni, hak pertama tu saja. Dah selesai bab etis ke dan sebagainya. Masuk yang kedua, iaitu qidam. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang disembah oleh manusia, telah kita sebutkan, ya, itu semua bukan Tuhan. Itu semua cuma sembahan. Ingat? Jadi apa yang mereka sembah pastilah bukan Tuhan. Ianya cuma sembahan. Kerana apa antara lain? Kesemuanya yang mereka sembah itu ada permulaan bagi kewujudan. Betul tak? Di situ kita dah faham, tak mungkin itu Tuhan. Sembahlah kok mana? Tetap dia bukan Tuhan. Kerana ada permulaan bagi kewujudan dia. Dan kini kita masuk dalam bab baqa sementelah lagi. Apa sahaja yang mereka sembah, yang mereka anggap itu Tuhan, ia bukanlah Tuhan. Bahkan bukan Tuhan yang sebenarnya, kerana ia akan akan binasa. Ni kita masuk baqa ni. Jadi susunan itu cukup munasabah bagi
akal kita boleh terima. Sebab tu agama Islam ini sendiri, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau orang faham satu demi satu, ya, tak mungkin mereka menyanggahnya. Contoh satu, mereka sanggah lagi mereka sanggah. Dalam pengalaman saya secara peribadi, ada orang orientalis Mubaligh Kristian yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia cakap, Tuhan ni kalau ada 2-3 bagus, dia kata. Dia kata begitu. Baguslah. Kita kata tidak. Sebab nanti dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith nanti kita akan belajar. Minta maaf, dalam bab wahdaniyah nanti kita akan belajar. Sebab cuba kita tengok kat wahdaniyah sekejap. Tak apalah, kita pergi ke depan sikit kan, nanti kita masuk balik. Muka surat 14 buku kecil, muka surat 10 buku besar. Sebab akal kita yang waras tak boleh terima Tuhan itu tidak bersifat dengan esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dia ada perbahasan nanti. Esa pada zat macam mana perbahasan dia, esa pada sifat macam mana perbahasan dia, ada kam muttasil, kam munfasil, nanti ada sebutlah insya-Allah. Cuma kita bagi yang umum saja sekarang ni. Tengok dia kata pengarang, dalil akal ialah kalau Tuhan itu banyak, tentulah mereka akan bertengkar-tengkaran, berperang-perangan. Dan kalau berperang-perangan, bertengkar-tengkaran, nescaya rosak binasa dan tidak terjadi alam ini yang begitu indah. Cukuplah kalau masjid ni ada 2 nazir, jenuh. 2 imam, 1, 2, 3, tak apa lagi awak gile-gile. Gitu. Selangor ni ada 2 menteri besar, Malaysia ada 2 Perdana Menteri, pecah. Boleh faham? Itu bahak sikit je. Kalau alam ini nampak, ya, alam ini lagilah, ya, faham jadi jangankan 3, orang Nasrani kata Tuhan itu 3 in 1. Jangankan banyak, setengah agama, ya, yang ada berjuta-juta Tuhan, 2 sahaja habis. Sebab itulah disebut, kalaulah ada satu lagi, hancur binasa. Betul tak? Tak jadi alam ini. Kita tengok. Kalau sepakat, lepas tu bila dia dah mati hujah orang tu, ya, orang yang talif tu, bila dia dah mati hujah, dia kata, tapi kalau ada banyak dia sepakat, okey juga, dia kata. Kita kata, tengok. Sebab tu penting kita faham ni. Kalaulah pula mereka sepakat, ada konsensus, bermakna mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya, sedang yang tidak berkuasa itu bukan Tuhan. Sebab itu pastilah Tuhan yang mendirikan alam ini Maha Esa, kerana pendiriannya juga teratur dan rapi. Konsensus maknanya apa? Dia berpakat. Jadi ulama sebut, nanti kita akan masuk sebenarnya. Saja kita masuk ke sini nak bagi kita kait. Tak mungkin ada 2 memberi bekas menghasilkan satu kesan yang sama pada waktu yang sama. Ada 2 kudrah, ada 2 iradah. Pakat nak jadi, tak jadi. Dia tak akan jadi. Ni ada perbahasan, nanti kita akan masuk. Cuma nak bagi tahu, bila sepakat bermakna apa? Kalau dia berperang, kalau salah satu menang, satu kalah, makna salah satu tu lemah. Dan kalau salah satu lemah, yang lagi satu pun lemah. Sebab dua-dua ada sifat yang sama. Mustahil. Kerana tu Tuhan mesti satu. Ataupun dia sepakat. Bila sepakat tak berkuasa mutlak, sebab kena ada konsensus baru boleh jadi. Mustahil Tuhan itu sedemikian. Sebab tu penting kita mengaji sifat 20 ni. Reti sungguh. Kita tahu Dajjal tu bukan Tuhan bila dia mengaku tu Tuhan. Bagi puak-puak yang mengatakan Tuhan itu duduk atas arash, beranggota tangan, kaki dan sebagainya, silap hari bulan, bukan betul hari bulan, takut dia yang beriman kepada Dajjal. Wa iyazubillah. Jangan main-main. Sebab tu kita kena kenal sungguh-sungguh, tahu kata Allah Subhanahu wa taala itu tak sama makhluk ni, kembali kepada mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi jangankan 3, jangankan banyak, 2 saja mustahil Tuhan itu berbilang-bilang.
Kembali kita kepada pengajian kita, iaitu dalam bab Baqarah. Ini sekadar kita nak nilah, sebab dalam Al-Quran disebut yang tadi wahdaniyah, dalam kitab kita disebut lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada tuhan-tuhan selain daripada Allah Taala di langit dan juga di bumi, nescaya rosak binasa kedua-duanya. Baik, kita kembali kepada Baqarah ni. Dalil akalnya ialah kalau Allah itu tidak kekal, nescaya dia akan binasa. Dan kalau dia binasa, tentulah ada yang membinasakannya. Nampak? Kalau ada yang membinasakannya, maka tentu pula ada yang memulakannya. Sedangkan ataupun padahal sudah tetap bahawa Allah tidak berpermulaan. Oleh itu, dia, yakni Allah, tidak berkesudahan dan tidak binasa. Baik. Jadi kaitan antara permulaan dengan kesudahan ni ada 3. Ya. Boleh buat catatan. Ya, iaitu yang pertama, kata saya buat 3 kan, 3 jenis. Jenis 1, 2, 3. Contoh 1, 2, 3. Okey. Jenis yang pertama, tiada permulaan, tiada kesudahan. Itu jenis yang pertama. Saya sebutkan ya, tajuk dia, apa tajuk dia? Kaitan permulaan dan kesudahan ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Okey. Iaitu ya, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Tiada permulaan, tiada kesudahan untuk siapa? Hanya untuk zat dan sifat Allah Ta'ala semata-mata. Nampak tak? Poin yang pertama. Poin yang kedua, ada permulaan dan tiada kesudahan. Ada permulaan dan tiada kesudahan. Yang mana kita sebutkan tadi 10 perkara. Ingat tak? Syurga, neraka, arash, kursi, Lauh Mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi rasul, jasad para syuhada, tulang ajbuz zanab. Hak ni ada permulaan dan tiada kesudahan baginya. Kerana apa tak ada kesudahan? Allah kekalkan dia. Catatan di situ, Allah mengekalkan dia dengan kudrah dan iradahnya. Catat di situ, penting. Kekal macam mana jadi kekal? Kerana Allah mengekalkan dia, Allah mengekalkannya. Di situ. Dan yang ketiga, ada kesudahan dan ada permulaan dan ada kesudahan. Bagaimana? Semua makhluk kecuali hak 10 yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Itu poin yang seterusnya. Jadi daripada kitab kita ni kita boleh tengok bahawasanya ya, kalau Allah tu tidak kekal, ya, nescaya akan binasa. Dan bila binasa pula, tentulah ada yang memulakannya. Sedangkan telah kita pelajari, bukan? Kita telah meyakini, beriman dan sabit. Telah tetap sifat kidam yang telah kita belajar dulu. Kita dah yakin bab kidam, tiba-tiba tak percaya bab baqar. Di situ tak munasabah. Jadi ulama sebut begini, ya, jika Allah binasa, maka menafikan sifat qidam yang telah kita belajar sebelum ni. Sifat yang telah kita pelajari dan telah sabit, telah tetap bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situlah ulama katakan mustahil Allah Ta'ala binasa. Kalau binasa lagi satu, tentulah yang kita belajari dulu, sifat qidam yang kita sebut wajib pada akal tu menjadi harus, menjadi jaiz. Mustahil benda tu jadi harus, kerana qidam itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Qidam itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, bukan harus. Nampak? Betul kan? Kan? Dulu kita dah belajar sifat qidam tu wajib, tiba-tiba kita kata binasa pula. Dia sebenarnya jadi qidam tu dah tak jadi wajib. Mustahil, kerana sifat tiada permulaan bagi Allah Ta'ala itu wajib pada zatnya Allah Ta'ala. Dan kalaulah disebut oleh ulama binasa Allah Ta'ala itu, maknanya ia menjadi baharu, hadis, ada ataupun makhluk. Kerana hanya makhluk sahaja yang binasa. Mustahil ianya binasa. Nanti kita masuk dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith. Mustahil Allah Ta'ala itu makhluk, kerana Allah Ta'ala
bersifat dengan qidam dan juga baqa yang tak ada kepada makhluk. Ingat tak kita sebut tadi jenis dan juga contoh, ada mula, ada akhir, makhluk. Ada mula, tak ada akhir, makhluk juga. 10 perkara yang Allah kekal, tak ada mula, tak ada akhir, hanya untuk Allah. Jadi munasabah benda tu dia tak susah. Jadi sebenarnya ilmu tauhid ni dia tak susah. Perlu kepada kita pertama minta kepada Allah bagi kita faham. Tu nombor satu. Tak boleh kita bersandarkan otak akal kita semata-mata, kerana kefahaman hakikatnya adalah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala punya pemberian. Kita minta kepada Allah tu. Kita sebelum kita mengaji tadi kita doa agar Allah bagi kita faham. Yang kedua, perlu kepada perhatian. Dan yang ketiga, kalau tak faham kat mana perlu pencerahan, sila tanya, tak ada masalah. Jadi dimaksudkan di sini, sekiranya ulama menyebutkan menurut dalil akli, kalaulah sekiranya Tuhan itu binasa, pasti tak binasa. Kita sebut nak bagi faham saja. Tentulah ianya adalah makhluk. Sedangkan kita akan belajar dalam bab yang keempat nanti, mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi mustahil Allah Ta'ala yang telah kita yakini bahawa ianya bersifat dengan qidam dan baqa, ya, dan itulah yang menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu tidak binasa, ya, bukannya makhluk. Di situ yang seterusnya, point, perlu kita tulis. Yang ni penting juga. Kalau tak faham terus tanya. Tapi ni point yang penting. Ni point ni orang kata terus matikan hujah lah. Bagi orang yang tak percaya kan, dekat baqa ni saja dah orang kata mati hujah terus. Apa dia? Dengar dulu, nanti saya bagi ayat dia. Jadi makhluk itu selama-lamanya tidak dikatakan, ataupun makhluk itu, apa takrif makhluk, siapa ingat? Sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi makhluk ni, contohlah orang mengaku dia Tuhan, Fir'aun ke, Ayah Pen ke, siapalah yang mengaku dia Tuhan, maka kita ada satu hujah yang kuat dalam ahli sunnah wal jamaah melalui pengajian sifat 20 ini dalam bab khususnya qidam dan baqa. Apabila kita mengetahui bahawa makhluk itu tidak selama-lamanya akan jadi Tuhan, kerana tidak akan ada dua sifat ini kepada makhluk sekaligus. Tidak akan ada qidam dan baqa untuk makhluk sekaligus. Yang ada hanyalah Allah semata-mata yang ada qidam dan ada baqa. Makhluk tak ada qidam, tak ada baqa. Kalaupun dia dikekalkan, hanya ada baqa, dan baqa itu adalah baqa yang ardi, yang mana Allah yang kekalkannya dengan sifat kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Bukan dia sendiri yang kekal tu, kerana dia sendiri ada mula. Nampak? Jadi makhluk ni selama-lama takkan jadi Tuhan. Nak faham sudah mula macam itulah. Kerana apa dia? Ni dua sifat ni tidak akan ada sekaligus kepada makhluk, qidam dan juga baqa. Jadi boleh buat catatan lah yang mudah. Makhluk selama-lamanya tidak akan jadi Tuhan. Makhluk selama-lamanya tidak dikatakan Tuhan, kerana ada permulaan dan kesudahan. Jadi makhluk selama-lamanya tidak akan dikatakan ataupun tidak akan jadi Tuhan kerana adanya permulaan dan kesudahan, atau hanya salah satu daripadanya. Salah satunya baqa lah, qidam tak ada. Buat catatan, hanya salah satu daripadanya, buat kurungan baqa sahaja. Betul ataupun tidak? Tu. Jadi tak ada siapalah, kalau ada orang lah besok dia buat pengumuman press conference ke, dia kata dia Tuhan. Press conference-nya apa? Jadi Rasul Melayu, dia buat press conference, letak jawatan. Kalau ada orang buat macam tu, sejenuh. Tidak akan kita terikut, kerana berkat kita belajar, kita faham Tuhan itu tidak ada, tak sama makhluk, tak ada mula, tak ada akhir. Dia tu sendiri ada mula, asal daripada air mani yang hina, percantuman dua benih
yang menetap di rahim ibunya. Tang mana yang kata dia Tuhan? Di situ. Nampak tak? Jadi hanya Allah Ta'ala sahaja yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan bagi kewujudannya. Pastilah Allah itu Tuhan. Tu. Baik. Jadi di dalam Al-Quran juga, kalau ibu-ibu tengok, dalam kitab kita ni, silent, boleh silent boleh. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggandingkan sifat qidam dan baqa tu seumpama dalam ayat Al-Quran yang kita telah pelajari pada sifat qidam dulu, bahawa Allah berfirman, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Allah gandingkan sifat qidam dan baqa tu. Menunjukkan apa tak? Menunjukkan Allah bersifat dengan qidam dan baqa. Huwa awalu, dialah Allah yang maha awal. Apa makna maha awal? Yang tidak ada mula, bukan yang mula-mula. Wal akhir, dialah Allah yang maha akhir. Makna akhir bukan hak penghabisan, pengakhiran, tetapi yang bermaksud apa dia? Tiada kesudahan ataupun tiada pengakhiran bagi kewujudan dia. Jadi di situ kalau kita tengok di dalam Al-Quran sendiri, Allah gandingkan huwa awwalu wal akhiru. Nampak tak? Kerana ia sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tak ada pada lainnya, ya. Tak ada pada lainnya, hanya ada pada Allah. Ni tujuan kita belajar. Sebab tu tak boleh dikatakan kalau kita dengar ayat tadi, Allah Ta'ala yang first kali ataupun yang paling last. Bukan itu maknanya. Makna al-awwal itu tak ada mula bagi kewujudan. Al-akhir itu tiada kesudahan atau pengakhiran atau kebinasaan bagi kewujudan. Maknanya Allah kekal selama-lamanya. Nampak? Boleh Itu antara lain. Tu. Jadi kita tengok. Kalau ada yang membinasakannya, maka tentu pula ada yang memulakannya. Padahal sudah pun tetap sabit bahawa Allah tidak berpermulaan. Oleh itu dia, yakni Allah tidak berkesudahan dan tidak binasa. Dalil nakalnya ialah di dalam Al-Quran juga ayat selain daripada ayat yang sebelum ni kita belajar, surah Al-Hadid pun dalil bagi sifat baqa, termasuk ayat ini, iaitu Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bererti surah Ar-Rahman ayat 26-27 bermaksud setiap yang ada di bumi Allah Ta'ala akan binasa dan kekal, yakni maha kekalnya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi subhanallah, yang kekal hanyalah Allah. Cuma bila kita dah belajar, ada tak semua binasa ke ada yang Allah kekalkan? Soalan kait ni. Kita dah belajar, tiap-tiap ni kira semua ke ataupun ada yang Allah Ta'ala kekalkan? Pasal kita dah mengaji. Sebab tu kullu tu bukan bermakna tiap-tiap semata-mata, tetapi tiap-tiap dengan setiap yang ada, tetapi ada pengecualian. Lepas tu kalau kita mengaji, kalau dalam bab hadis, kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah itu sesat. Sebab Imam Syafi'i kata ada bid'ah yang hasanah, ada yang dalalah. Imam An-Nawawi, Sultan ulama Izzuddin Abdul Salam sebut bahkan dibahagikan bid'ah tu kepada 5. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh. Yang haram itu yang dalalah. Gitu. Antara apa yang Nabi tak buat, Nabi tak buat, tapi ada terlalu banyak madrasah, pondok, ilmu-ilmu yang baru, nahu dan sebagainya. Itu selepas zaman Nabi. Pengumpulan Al-Quran itu sendiri, pengumpulan Al-Quran itu dikumpulkan, menjadi satu mushaf, berlaku selepas zaman kewafatan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam atas saranan buah fikiran daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu selepas kematian syahidnya 70 penghafaz Al-Quran dalam perang Yamamah menentang Musailamah Al-Kadzab. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab memberi saranan, idea, cetusan bahawa perlu dikumpulkan. Jadi pada mulanya tidak dipersetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bersetuju, namun setelah berbincang akhirnya beliau bersetuju. Dimulai daripada zaman beliau, diteruskan pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sehingga disempurnakan pada zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Hingga Al-Quran yang kita baca dikenal sebagai Ratham Al-Uthmani. Jadi kita kena reti. Sebab itulah bila Nabi sebut tu banyak benda, semua perkara tu memang apa yang kita sebut sebagai ada maknanya. Apa yang Nabi sebutkan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah beri dia kefahaman ilmu agama. Makna kefahaman yang sebenar, bukan kefahaman sendiri. Dan akasnya, lawan daripada hadis itu, kalau orang Allah tak nak bagi dia baik, wa iyazubillah, Allah bagi dia jahil, bodoh, tak reti pada agama, wa iyazubillah, atau salah faham pada agama, wa iyazubillah. Nampak tak? Penting di sini kefahaman yang benar. Kembali. Jadi yang tadi kita sebutkan, kan tadi kan, tiap-tiap perkara ada pengecualian. Tak percaya kita boleh tengok, dan siapa ada buku kecil boleh tolong buat pembetulan ya. Muka surat 36. Buku kecil. Buku besar kenapa kita sebutkan nanti? Sehari kita dah tak payah nak buat pembetulan dah. Kebanyakan ada buku besar kan? Kebanyakan ada buku besar. Ya. Percaya kepada hari kemudian. Buka muka surat 30. Buku besar tidak ada kesilapan lah, tidak ada typo. Tetapi buku kecil dia ada, sebab ayat Al-Quran tu jadi kurang. Buku besar tak ada kesilapan. Muka surat 30. Buku kecil dia ada kesilapan pada muka surat 36 pada ayat Al-Quran itu. Jadi kalau tengok di dalam apa ada buku kecil, semua buku kecil ada yang buku besar ada. Jadi dekat buku kecil ni dia ada tertinggal ayat Az-Zumar ni, surat Az-Zumar kan ada banyak, ada buku kecil kan. Pada wa nufikha dia ada tinggal fi suri fasaiqa. Dia ada tinggal
Ada. Tengok sebelah. Ada. Lepas. Tengok dia punya arrow. Tengok arrow. Arrow itu ada fisuri. Fasail. Tak perlu betul, tak ada masalah lah. Buku besar tak ada typo. Tengok dekat buku akak. Buku akak ni ada. Sini. Fisuri fasail. Yes. Buat arrow kat sini lah, dekat sini. Arrow ini. Kalau jumpa kan? Ayah jumpa kan? Jumpa kan? Yang akan tengok tu, betul kan? Jumpa? Dekat tu, betul. Betul kan? Kau jumpa kan? Dekat tu, buat arrow kat sini. Itu dah ada. Okey. Apa arrow kan? Apa arrow kan? Salah tu. Sini. Dekat situ sebelum tu. Padam arrow ni. Ini ke Ustaz? Wa nufikha kat situ. Yes. Padam arrow tu. Okey. Okey. Jumpa buku besar tak ada masalah lah. Penting juga nanti kita dah jumpa ni nak masuk tahun depan tak ya, betul kan dah? Jangan tak datang lah tahun depan. Okey, kenapa kita sebutkan tadi tiap-tiap perkara pasti binasa kan masuk dalam bab Baqarah ni? Ada kecuali tak? Tengok dalam kitab kita, dalam Al-Quran. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah orang yang di langit dan di bumi, illa, betul tak? Melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Mula-mula tiupan sangkakala yang pertama, semuanya hancur binasa kecuali 10 perkara itu tentulah. Dan 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel alaihi wassalatu wassalam. Dan malaikat menanggung arash. Malaikat yang halamatul menanggung arash. Tu tak mati lagi. Lepas tu baru Allah Ta'ala cabut nyawa satu-satu melalui malaikat Israel. Jadi tu kalau orang nak tanya, pendalilan semua ada, ulama ambil ni semua ada. Bukan kata tiap-tiap tu semua, tetapi ada pengecualian juga istisna. Baik. Okey, itu dalil di dalam Al-Quran. Kita kembali kepada bab, tak habis lagi ni bab Baqarah. Sengaja kita pergi ke depan, ke belakang supaya apa? Tahu keterkaitannya kita belajar kitab ni. Setiap yang ada di bumi ini akan binasa. Apa dia? Kecuali yang Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 68. Ini yang dinamakan dalam Al-Quran disebut tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh ihdinas siratal mustaqim ditafsirkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan siapa yang Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, minta maaf, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang an'amta alaihim tu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Okey. Baik. Dengan itu wajiblah bagi Allah bersifat baqa, iaitu kekal, dan mustahil atasnya bersifat fana, iaitu binasa. Baik, selain daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, ada hadis Nabi SAW yang mana menjadi dalil bahawa Allah Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa. Ibu-ibu ikut saya, kita baca doa ni ataupun hadis ni, ikut saya, kita baca 3 kali lah, moga kita boleh ingat ya. Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Saya ulang Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'.
Okey, just tulis maknanya sebagai pendalilan daripada hadis pula. Tulis ya Allah. Dah cakap ya? Ya Allah, Engkau yang maha akhir. Saya ulang ya. Ya Allah, Engkau yang maha akhir. Dah cakap Dah. Okey. Tidak ada sesuatu pun selepasmu. Ya Allah, Engkau yang maha akhir. Dalam kurungan apa? Kekal, tidak binasa. Sambungan dia, tidak ada sesuatu pun selepasmu. Tak ada. Ya, itu antara doa Nabi SAW. Ada dalil daripada Al-Quran, betul? Ada dalil daripada hadis, okey? Dan juga ijma' ulama' mengatakan bahawasanya Allah itu bersifat dengan baqa. Tu. Jadi kait yang kita belajar ni kan, qidam dan baqa ada kait dengan sifat wujud yang kita belajar mula-mula, ingat? Iaitu wujudnya Allah tiada mula ataupun tiada permulaan bagi kewujudannya, juga tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Itu adalah kait daripada kita belajar daripada wujud dan juga qidam. Jadi untuk pemahaman yang lebih itu, untuk secara kita khulasah dia, nak ringkasan dia secara dia punya, kita sebut kesimpulannya, makhluk ni pasti binasa. Sebab apa? Dianya, wujudnya sendiri ada mula dan ada kesudahan. Manakala Allah tidak akan binasa, pasti tidak akan binasa, kerana kewujudan Allah itu sendiri tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Justru pastilah Allah tu tidak ada kesudahan bagi kewujudannya. Itu secara kesimpulan. Tu. Jadi itulah untuk kita faham dalam pengajian kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman yang benar mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Moga-moga Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan iman dan meningkatkan takwa kita, dan terus memberi semangat kepada kita, ya, sebagai semangat inayah kepada kita, pertolongan untuk kita terus menerus belajar hingga ke akhir hayat kita. Moga kita Allah Ta'ala pilih sebagai penuntut ilmu sehingga akhir hayat kita, insya-Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pelajaran yang ke-6, huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadith, kita akan telusuri bersama pada Selasa minggu ke-4 juga. Berapa bulan tu? Saya pun telefon tak bawa. Selasa minggu ke-4 dengan izin Allah. Nak sampai sebelum pukul 10, saya kena gerak pukul apa Kak Su agak-agak? Pukul 8.10 agak kita gerak daripada rumah. Masya-Allah. Jam teruk sangat. Baik, bila berapa hari bulan? Nanti boleh catat ya. Apa dia? Besok ada ustazah tak dapat datang. Saya cuba cari ganti, tak ada ustaz yang available. Kalau Besok hari apa? Rabu, kalau ustaz, kalau ustaz sambung besok kosong jadual. Okey. Tak dapat datang. Mana ganti je lah. Bulan depan macam biasalah. Macam biasalah. Kalau Boleh ke? Okey tak? boleh tak? Okey. Okey bukan KO. Okey boleh insya-Allah. Pukul 10. Besok hari apa? Rabu Rabu. Rabu tak ada apa-apa, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Baik, kita jumpa mana apa besok mukhalafatul lil hawadith insya-Allah. Okey ke tak? Takut besok ada apa-apa. Besok pelajaran apa sebenarnya? Besok Ustazah Junaida dia bawa kitab Al-Jawhar. Oh, Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub. Masya-Allah. Tu kitab yang bagus. Baik, insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah Taala, ya. Tapi bulan depan tu biasalah, kita punya jadual biasalah ya, insya-Allah.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نبر قلوبنا بنور هدايتك ما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والعناية والاستقامة اللهم ارزقنا الإخلاص والجمال وفي الرضا في جميع الأحوال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعامل فتوح العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.